ilmu ialah taman daripada taman syurga Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan ini ialah majlis yang kedua insya-Allah dalam saya menghuraikan mabanis salah bima'anis salah. Saya menghuraikan berkenaan dengan gerak-geri dan perbuatan kita di dalam sembahyang. Dan pada kali pertamanya saya dah hurai sebahagian kecil daripada doa iftitah, iaitulah doa pembuka bagi sembahyang yang dibacakan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kata seorang hamba bila masuk di dalam sembahyang, iaitulah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ini doa iftitah yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Dawud fi sunanih. Makna kata doa iftitah yang kita baca doa yang berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dengan maksud wajjahtu, saya hadapkan wajah saya lilladzi fatara ay khalaqa as-samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan, kita menyebut wajah tu wajhiyah, makna saya menghadap akan wajah saya. Kata Al-Imam As-Saharanfuri alaihi rahmatullah dalam Badlul Majhud, makna wajah tu wajhiyah, saya menghadap akan wajah saya dengan makna tawajjahtu biqalbi wa ibadati. Makna kata saya hadap akan wajah, namun maksud sebalik daripada ayat tersebut ialah saya bertawajuh dan saya menghadap dengan hati dan juga ibadat saya. Maka tertanya-tanya, mengapakah kita menyebut satu perkara yang sudah maklum? Tuan-tuan, kita sudah maklum bahawasanya hidup kita ni dari Allah kepada Allah. Tetapi datang di dalam ayat ini, kalau kita, tuan-tuan, kita ghalibnya tidak akan menyebut satu ayat yang sudah maklum di sisi kita. Contoh, di dalam ilmu bahasa Arab kita panggil lazimul faedah. Sudah lazim faedah, makna kata benda tu sudah maklum. Tidak ada orang yang berkata as-sama'u fawqana wal ardu tahtana, makna kata langit di atas, bumi di bawah. Langit di atas, bumi di bawah. Tak perlu sebut, kerana benda itu sudah maklum. Kita sebagai orang beriman sebenarnya sudah maklum bahawasanya kita menghadap akan wajah kita kepada Allah. Lalu mengapa syarak menyuruh kita untuk menyebutkan perkara yang sudah maklum daripada hati seorang beriman? Kenapa tuan-tuan? Sudah maklum. Sudah maklum orang beriman tawajuh hatinya itu kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kata para ulama, ialah izharul dhillati wal maskanati wal faqr, iaitulah menzahirkan diri kita sangat perlu dan tunduk di dalam kuasa Allah. Bermakna kadang-kala kita menyebut satu perkara yang sudah maklum, tak lain dan tak bukan untuk menunjuk kekuatan diri kita. Kita ada pekerja, kita ada pekerja, kita kata-kata saya bos kamu, tak payah sebut, dia sudah tahu kata kita tu bos. Tapi kita menyebut akan satu perkara, kadang-kadang tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kekuatan kita. Sebegitulah kadang-kala kita menyebutkan satu perkara yang sudah diketahui, tak lain dan tak bukan untuk menunjuk keberhajatan kita kepada Allah. Wajah tu, aku menghadap kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Kerana apa? Tujuannya untuk menunjuk betapa kita ni menghadap dan bertawajuh dan tunduk kepada kuasanya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Wajjahtu wajhiya, saya menghadap kepada Allah. Kerana apa kita menyebut menghadap kepada Allah?
kerana tiada selain Allah tempat untuk berhadap. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Bismillah la manja wa la malja illa ilaik. Dengan nama Allah tiada tempat kembali dan tempat berlindung melainkan kepada Allah. Maka kerana itulah hamba menyebut aku menghadap wajah. Walhal bukan muradnya wajah, muradnya tubuh badan kita, tetapi kata ulama ditentukan dengan wajah kerana wajahlah semulia-mulia anggota. Kerana itu hendak kita akan tengok bagaimana kita tidak pernah menghinakan diri kita melainkan kepada Allah, dengan bahawasanya muka kita ini tidak pernah letak di tanah melainkan kerana Allah. Melainkan demi Allah, bermaknanya muka ialah ibarat daripada kemuliaan seseorang. Bila mana muka itu tunduk kepada Allah, maka anggota lain juga mengikut tunduk bagi Allah. Itulah maksud wajah tu, aku berhadap dengan wajahku, dengan makna seluruh tubuhku, seluruh hatiku, seluruh ibadahku kepada Allah. Lalu kita sebut pula sifat Allazi fataras samawati wal ard. Allah yang mana? Allah yang mana khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di sini tuan-tuan, kerana apa kita menyebutkan hendak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tuan-tuan, kenapa tak sebut Tuhan yang menciptakan? Hendak Tuhan yang menciptakan akan diri saya. Kenapa tak sebut begitu? Banyaknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, banyak makhluk Allah ta'ala ni tuan-tuan, ta'alluq qudrat Allah, ta'alluq ta'thir, wa qudratun iradatun wa ghayarat. Qudrat, iradat Allah berta'alluq dengan segala perkara mungkin. Makna kata qudrat Allah kena pada kata batang tubuh makhluk. Banyak makhluk Allah. Namun kerana apa kita menyebutkan dalam doa iftitah kita bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Thumma stawa 'alal 'arsy. Kata para ulama ahli sunnati wal jamaah, istawa ay istawla. Kemudian istawa 'alal 'arsy dengan makna Allah menguasai akan 'arsy. Kerana apa disebut dalam ayat itu Tuhan menguasai 'arsy? Kerana apa tak disebut Tuhan anda menguasai akan bulan, Tuhan menguasai akan matahari? Kerana kata ulama, al-arsyu a'zamu makhluqatillah. Bermula arsy ialah makhluk Allah yang paling besar. Tuan-tuan, kalau dibuat naungan arsy, nescaya 700 tahun orang yang berlari, orang yang pecut di atas kuda tidak akan menghabisi bayang arasy-Nya Allah. Tak boleh. Kerana arasy Allah ni dak seolah-olah tiada penghujungnya. Kerana apa? Besar dan luas. Baik, jikalau Allah qaharal arsy, jikalau Allah menguasai arasy, walhal arasy ialah sebesar-besar makhluk Allah, maka kamu nisbah dengan Allah seumpama ndak jari yang kecil, seumpama titisan air dari lautan. Tidak ada apa tuan-tuan, tidak ada yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala sebut summa stawa 'alal 'arsy, Allah menguasai arasy. Jikalau arasy sebesar-besar makhluk Allah, nah, nescaya Allah boleh menguasai. Apatah lagi kita yang sekerdil-kerdil makhluk Allah Ta'ala, lebih-lebih Tuhan berhak untuk menguasai. Maka sebab itulah dalam sembahyang kita mengatakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tak sebut Tuhan mencipta akan diri kita, menciptakan akan makhluk manusia dan jin. Kerana ketika itu kita mengakui kebesaran Allah. Jikalau langit dan bumi pun berada di kekuasaan Allah, maka aku juga berada di bawah kekuasaan Allah. Bila faham daripada ayat ni tuan-tuan, maka hilanglah yang namanya sedih,
kerana selain Allah. Kerana apa? Kerana kita melihat yang mana menghukum, la hukma illa lillah, tiada yang menghukum melainkan Allah. Kerana apa? Kerana semua yang berlaku di bawah ta'alluqnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah daripada itu, tuan-tuan, merungutnya kita tentang kurangnya rezeki. Kerana apa? Kita melihat bahawasanya kita itu berada di ta'alluq kudrat Allah. Kalau hari ini kita miskin, boleh jadi esok kita kaya. Kalau hari ini kita kaya, bermakna kita tidak akan takabur, kerana esok boleh jadi kita miskin. Semuanya itu di bawah kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di dalam hadis qudsi, hadis qudsi menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, ya bda Adam, la takhsha min dhiqir rizqi wa khazaini malyan wa khazaini la tanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan kamu bimbang daripada sempitnya rezeki, walhal khazanah, harta-hartaku dan rezekiku masih penuh. Bila masa yang rezeki Allah Ta'ala akan habis, tidak akan habis. Maka jangan kamu rasa bimbang dengan apa yang aku kurangkan daripada kamu pada hari ini, kerana besok aku akan memperbanyakkan pada harimu yang besok. Tuan-tuan, kalaulah langit dan bumi ini di bawah ta'alluq kudrat Allah, maka kita sama telah di bawah ta'alluq kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bila dalam sembahyang, tak lain dan tak bukan, kita mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku kebesaran Allah dengan menyebut sifat-sifat yang tiada pada makhluk. Tuan-tuan, tiada pada makhluk. Allah cipta langit dan bumi dipanggil al-ibda'. Al-ibda' dengan makna al-ityan ala ghairi misalin sabiq, mendatangkan oleh Allah Ta'ala akan satu perkara yang tiada contoh sebelumnya. Maka langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tiada umpama baginya. Zaman lah pakat-pakat duk reka macam-macam, tapi tak boleh seorang itu membandingi ciptaannya itu dengan ciptaan Allah, walhal ciptaannya itu juga dikira daripada ciptaan Allah. Selepas daripada kita habis wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh, saya hadapkan muka saya ni kepada Allah yang cipta langit dan bumi. Tuan-tuan, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan ay ma'ilan ilal haqqi. Hanifan dah dengan makna kata condong. Condong ini bermakna kita mengaku di hadapan Allah Ta'ala hanifan ma'ilan da ilal haqqi, bermakna saya meninggalkan segala kebatilan dan saya pergi kepada seluruh kebenaran. Hanifan musliman dengan makna muslim. Muslim itu makna apa? Sebab itu bila sebut al-Islam bimakna al-inqiyad, orang sebut muslim, muslim, muslim. Apa benda muslim? Muslim dengan makna munqad. Kerana Islam bimakna al-istislam wal-inqiyad. Islam dengan makna kata tunduk dan patuh dan ikut kepada Allah. Itu makna Islam. Bila sebut kata muslim, bermakna orang itu patuh dan tunduk dan mengikut apa yang diberitahu oleh Allah. Maka hanifan musliman ialah i'tiraf seorang hamba. Hanifan, ya Allah, aku i'tiraf di hadapanmu dak bahawasanya aku meninggalkan segala kebatilan dan aku tawajuh kepadamu. Tuan-tuan, taukid selepas taukid, menguatkan bahawasanya apa? Kita di bawah ta'alluq kudrat Allah. Musliman dengan makna ya Allah, aku tunduk dan patuh kepada syariatmu. Kerana muslim
dengan mana al-istislam wal inqiyad. Wa ma ana minal musyrikin. Yang ini istilahnya tuan-tuan, Arab ni hendak bila menyebut pada sebahagian tempat, mereka akan mendatangkan taukid ba'da taukid. Makna kalam yang kedua ialah penguat bagi kalam yang pertama. Dah, kita sebut dah, aku tinggal segala kebatilan, aku tunduk kepada perintahmu. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah daripada kalangan orang yang musyrik. Apa makna musyrik? Makna al-asyirku, dah, iaitulah daripada unsur al-kufru. Al-kufru dengan makna kufur. Apa makna kufur? Al-jahdu wal-inkar, iaitulah dah, ingkar dan tolak. Kerana apa kita sebut wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan daripada orang yang mensyirik akanmu, orang yang kufur kepadamu. Aku tidak menduakan kamu dan aku tidak kufur kepadamu. Tuan-tuan, kerana apa? Wa ma ana minal musyrikin, dah, aku bukan daripada orang yang menduakan kamu, kerana aku telah melihat kebesaranmu ya Allah, yang mana kamu menciptakan langit dan bumi. Selepas daripada melihat segala dalil, maka nyata bagi kita bahawa tiada Tuhan selain Allah. Itulah yang kita sebut la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah, tiada yang mampu menyembah, yang tiada yang mampu disembah, tiada yang mampu mencipta seperti ciptaan Allah. Itu dipanggil apa? Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan daripada orang yang menduakan kamu, mentigakan kamu. Bukan. Kerana apa? Setelah daripada saya melihat segala kudrat keajaibanmu ya Allah, maka aku tidak akan berpaling melainkan kepadamu. Ataupun wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal kafirin, bukanlah aku daripada orang yang kufur, dengan makna kufur di situ dengan makna mengingkari kebesaran Allah. Kerana kita dapati daripada orang kafir wal-a'yadzu billah melihat kudratnya Allah, melihat kuasanya Allah, namun tetap daripada kalangan orang kafir wal-a'yadzu billah. Abu Jahal, Abu Jahal ni orang yang mana melihat kudrat Allah, yang melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat di sana bagaimana Allah, kudratnya Allah. Allah Ta'ala menentukan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membelahnya bulan, tak lain tak bukan daripada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kerana Abu Jahal ni daripada orang yang kufur, makna berada di dalam nikmat Allah lalu mengingkari Tuhan yang memberikan nikmat. Sebab tu kita sebut as-samawati wal ard, 7 petala langit dan juga bumi, tak lain tak bukan untuk kita mengiktiraf akan kebesaran Allah dan kehinaan diri kita. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku yang menduakan kamu setelah aku melihat keajaiban kudratmu ya Allah. Tuan-tuan, dikisahkan dalam kitab Raudhur Rayyahin fi Hakaya Salihin bagi Sayyidina al-Imam As-Sufiyul Kabir, Al-Imam Al-Yafi'i alaihi rahmatullah. Sayyidina al-Imam Al-Yafi'i menceritakan bahawasanya sebahagian para tabi'in melakukan musafir, naik kita kata naik kapal. Bila naik kapal kemudian kapal tu berlaku masalah, nak karam, maka mereka sempat menyelamatkan diri kepada pesisiran pantai, duduk sebelah pantai. Jadi mereka sempat selamat. Dalam jemaah 10 orang, dalam jemaah 20 orang, lalu mereka turun. Bila mereka turun tu, mereka dapati ada di sana orang Arab Badui yang masih menyembah berhala.
masih menyembah berhala. Maka para tabi'in ni terkejut, kerana di zaman tabi'in Islam sudah sampai kepada pelosok dunia, sudah sampai di Rom, sudah sampai di Persia, hatta di zaman Muhammad bin Qasim al-Thaqafi, pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, pada zaman pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Islam telah sampai ke bumi India di bawah tentera namanya Muhammad Ibnul Qasim al-Thaqafi. Di pada zaman tabi'in tu, Islam dah sampai ke, kita boleh sebutlah, hujung dunia. Tiba-tiba para tabi'in melihat orang Arab, ada sebahagiannya yang nampak gayanya, belum lagi sampainya Islam kepadanya. Terkejut, masih melihat di sana ada orang yang masih menyembah berhala dan memberikan makan kepada berhala. Akhirnya tuan-tuan, bila dia tengok lagu tu, dia pun berdakwah kepada lelaki tersebut. Dan akhirnya tuan-tuan, bila mana Islam sudah masuk ke dalam hati seorang, bila didakwah, bila didakwah kamu memberikan makan kepada berhala, apakah berhala tu beri makan kepada kamu? Terdiam. Akhirnya didakwah, akhirnya lelaki tersebut masuk Islam. Tuan-tuan, kemudian lelaki tersebut pada waktu malam, tuan-tuan, bila masuk Islam, lelaki tu semangat bila masuk Islam, Allah Ta'ala tambah iman di hati dia. Maka pada waktu malam tu, para tabi'in ni nak berehat, maka pacak kemah belakang. Bila pacak kemah nak rehat belakang, lalu Arab Badui itu terkejut tengok ni. Maka dia bertanya kepada tabi'in, antum tanamun, adakah kamu ni nak tidur? Dia kata, ya, kami nak tidur, kami dah nak rehat badan ni. Dia kata, alastum tu'allimunani anna rabbana la yanamu wa la yafut. Bukankah kamu baru ajar saya tadi Tuhan kamu tu tak tidur? Ni kamu ni nak buat apa? Nak tidur. Bukankah kamu ajar saya tadi Tuhan kamu itu Tuhan yang tak tidur? Maka kata Arab Badui tersebut kepada tabi'in, bi'sal abdu antum, sejahat-jahat hamba ialah kamu semua, kerana bahawasanya Tuhan kamu tidak tidur, namun kamu itu tidur. Sejahat-jahat hamba ialah kamu, Tuhan kamu tidak pernah melupakan kamu, namun kamu akan melupakan Tuhanmu. Bila ni tuan-tuan, bila mana iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kadang-kadang iman orang mu'allaf mengalahkan iman orang yang mana baru masuk, orang yang lama dalam Islam. Tuan-tuan, kita ada sahabat kita yang mana mu'allaf, kadang-kadang boleh jadi dengan asbab limpahan kurnia Allah, orang mu'allaf itu lebih taqwa daripada kita. Maka itu tak pelik, kerana itulah daripada kudrat Allah. Baik. Kemudian bila besok tu, para tabi'in mengajak lelaki tersebut untuk pulang. Dah buat kapal, dah buat sampan yang kecil untuk keluar daripada pantai tersebut. Nak balik ke kampung halaman. Kata Arab tersebut, wahai tabi'in, tabi'in tu tanya kepada siapa? Tanya kepada lelaki tersebut, ni, adakah kamu tak nak ikut kami balik? Dia kata tak mau ikut balik ni. Padahal dia duduk di pantai tu seorang diri. Surf macam mana aku tak tahu. Duduk di pantai tu, duduk di pesisir pantai, duduk seorang diri. Tu kita pelik tu. Seorang diri, kemudian pada dulunya sembah berhala. Bermaksudnya, kata tuan-tuan, Islam tak sampai kepada telinga dia. Maka
bila tabi'in ni tengok tak mau ikut juga, ajak tak mau, nah akhirnya tuan-tuan, tabi'in ni keluarkan sedikit duit, bagi duit sikit lah, nak bagi duit sikit, mana tahu esok-esok kalau nak musafir perlu pada duit. Nak, akhirnya dia bagi duit sikit kepada Arab Badui. Arab Badui tanya balik, tuan-tuan, ni apa ni? Dia kata ini ialah pertolongan kepada kamu, takut-takut kamu memerlukannya. Maka orang Arab Badui itu bertanya balik dan berkata satu perkataan yang menyebabkan semua terdiam. Ayansanillah wa ana kafirun. Tak, ayansanillah wa ana mu'minun bih ba'da an la yansani wa ana kafirun wal a'yazu billah. Tuan-tuan, kata Arab Badui, adakah Tuhan akan melupakan aku setelah daripada aku beriman dengannya, walhal sebelum ini aku ini kufur kepadanya, namun dia tidak pernah melupakan aku. Tuan-tuan, makna kata Arab Badui kata bahawasanya ketika aku kufur, Tuhanku tak pernah miss untuk bagi aku makan, walhal pagi petang malam aku kufur kepadanya. Adakah dengan zaman sekarang ni bila masuk Islam kamu pula nak mengambil berat kepada aku dan Tuhan akan melupakan aku sedangkan aku sudah mula beriman kepadanya? Ni mana ni tuan-tuan? Ni bila mana iman tukhalitu basyashatuhul qulub, bila mana iman sudah segenggam dengan hati. Ini pun tuan-tuan, setelah daripada Arab Badui ini melihat dengan pandangan mata hati bahawasanya tiada yang memberi kesan dan memberi bekas melainkan Allah, sedangkan yang mengajar Islam kepadanya tu pula diajarkan tentang tauhid. Yang ajar kata masuk Islam tadi tu pula diajarkan pula cara untuk yakin dan thiqah kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tuan-tuan, makna apa? Makna kata bila mana seorang itu sudah yakin dengan apa yang Allah tentukan, dia tidak lagi melihat dengan pandangan yang menyedihkan. Tuan-tuan, kisah yang sama juga berlaku kepada salah seorang ulama, iaitu Al-Imam Al-Asma'i alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Asma'i bila mana dia masuk di satu perkampungan, lalu dia melihat seorang Arab Badui hendak sedang menyanyikan syair, duk minum arak, duk baca syair. Bila Al-Imam Al-Asma'i melihat, dia pun pelik, adakah di sini masih lagi ada orang yang tidak mengetahui kalam Allah Ta'ala, masih lagi baca syair jahiliyah, dak lagu-lagu yang ditulis oleh Arab-Arab yang terdahulu, lagu-lagu yang ditulis oleh Abs, yang ditulis oleh dak syair-syair Arab dulu daripada Al-Mu'allaqat As-Sab', dak syair-syair yang dilekat di pintu Kaabah. Maka akhirnya dia berkata, Asma'i berkata, adakah kamu ini ingin aku bacakan satu kalam yang lebih indah daripada kalam-kalam yang kamu baca? Kata Asma'i kepada yang duk mabuk tu, dia kata, jikalau ada yang lebih indah dari syair yang aku bacakan, maka bacalah. Maka Al-Imamul Asma'i rahimahullah membacakan ayat Quran Wadh-Dhariyati Dharwa berkenaan dengan Adh-Dhariyat, surah yang mungkin kalau kita biasa khatam Quran kita baca Wadh-Dhariyati Dharwa, tak baca ayat Quran tersebut, maka terpinga-pinga Arab tersebut. Maksudnya kata tuan-tuan, dia ini orang yang belum pernah mendengar kalam Allah, tak pernah lagi. Bila mana tuan-tuan, hendak sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah Ta'ala menyebut wa fis samai, nah, rizqukum wa ma tu'adun,
dan di langit sudah termaktub rezeki kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Tuan-tuan, bila dengar saja itu Tuhan sudah berjanji rezeki kamu, maka dia ambil awak, dia baling dan dia lempar, kemudian dia pun berlalu pergi. Apa yang dia kata? Inna Rabb, sesungguhnya Allah qad qala ma qal, sungguhnya Tuhan telah berkata apa yang dia kata. Telah berfirman apa yang Allah Ta'ala nak berfirman, bahawa Allah janji rezeki itu pasti sampai kepadaku. Sekali je dengar. Yang kita ni tuan-tuan tak larat dengar dah ayat Al-Quran, tapi tak pernah masuk ke dalam jiwa kita kerana kita tidak mendengar dengan pendengaran mata hati. Tak pernah. Ni bila dengar je wa fis samai, dan di langit sudah termaktub rezeki kamu dan apa yang menjadi. Dia ambil awak, dia baling. Tuan-tuan, kemudian selepas daripada 2-3 tahun, Al-Imam Al-Asma'i melakukan tawaf. Lalu terlihat lelaki yang dia pernah berjumpa dahulunya. Terkejut bila dia dapati dulunya gemuk, sekarang ni kurus kering, tak bermayang, duduk di hadapan Kaabah, mengangkat tangan berdoa. Berdoa. Lalu Al-Asma'i berkata, adakah engkau lelaki yang aku temukan? Dia kata, benar. Bukankah engkau yang membacakan kepadaku ayat Quran bahawasanya di langit itu sudah termaktub rezekiku? Katanya, na'am. Maka dia minta supaya Al-Asma'i baca balik ayat Quran tersebut dan sambung lagi, jangan berhenti di situ. Maka Al-Asma'i pun membaca wadh-dhariyati dharwa, sehinggalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan pada langit itu rezeki kamu yang sudah termaktub. Maka berkata Arab Badui, dia menjerit, sadaqa ma qala rabbuna, sadaqa ma qala rabbuna, benarlah firman Allah, benarlah firman Allah. Lalu bila Asma'i mendengar, dia pun membaca ayat sambungan, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Fa wa rabbis samai wal ard, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya ia itu benar seperti mana kamu yang bertutur. Maka Arab Badui itu berkata, man za aghdabal jalil. Arab Badui ini pun mengamuk, marah. Dia kata, siapakah yang menyebabkan Tuhan murka sehingga Tuhan perlu bersumpah di atas kebenaran bahawa Allah memberikan rezeki? Kerana tuan-tuan, sumpah itu bila mana seorang itu tidak mempercayai kalam kita. Tuan-tuan, kalau kita bercakap, ni mari dah tu, kita tak percaya lagi. Wallahi wa billahi wa tallahi, mari dah kita akan percaya. Jadi sumpah itu bila digunakan? Bila mana orang yang berada di hadapan kita sudah lagi tidak mempercayai kalam kita. Dipanggil uslub ataupun maqamul inkar. Maka seolah-olahnya Allah telah mengetahui betapa makhluk ini tidak percaya kepada kalamnya, tidak yakin bahawa rezeki itu daripada Allah. Maka Allah perlu untuk bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard, demi Tuhan cipta langit dan bumi, sesungguhnya rezeki itu seperti mana aku bagi tahu kepada kamu. Akhirnya Arab Badui itu menjawab, manza aghdabal jalil hatta qasam, siapa yang menyebabkan Tuhan marah, siapa yang berani dengan Allah sampai Tuhan murka sehingga Tuhan perlu bersumpah di atas kalam yang ia telah berfirman. Tuan-tuan, ni daripada apa? Daripada contoh bagaimana seorang itu melihat bahawasanya ia itu berada di kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di bawah ta'aluk kudrat Allah, berada bahawasanya pada satu tempat jikalau Allah menghendaki kebaikan nescaya jadi baik, dan jikalau Allah nak mudarat nescaya jadi mudarat. Maka orang yang mana memahami tiada berlaku di dalam alam ini melainkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan jadi wama ana minal musyrikin, tidak akan jadi daripada kalangan orang yang mana kufur dan menduakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pada asasnya tuan-tuan, tidak ada seorang Muslim itu menduakan Allah secara asas. Kerana orang yang menduakan Allah, mentigakan Allah, itu hukumnya kafir, wal'ayazubillah. Namun pada pelaksanaan dan tatbiq, pada praktikalnya, kita dapati bahawasanya di sana ada di hati kita selain daripada Allah. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Iza aradta an ta'rifa makanaka minallah fanzur ila makanillahi fika." Kalau kita nak tahu tinggi kedak maqam Allah di sisi kita, tak, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita nak tengok adakah kita ni orang yang kasih kepada Allah ataupun tidak, kalau kita nak tengok adakah kita ini ada maqam yang khusus di sisi Allah, kalau kita nak tengok adakah kita ini ada maqam khusus di Tuhan kita, ada satu spesialis, kita ni orang hebat, tak, pasti ada maqam khusus di sisi Allah. Dhabit Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu nak melihat kepada maqam kamu di sisi Tuhan, hendaklah kamu melihat maqam Tuhan daripada kamu. Dengan makna, kalaulah kamu nak tengok adakah kamu mempunyai tempat yang khusus di hadapan Allah, maka lihatlah adakah Allah mempunyai tempat khusus di hati kamu. Tuan-tuan, lepas tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dalam menghuraikan kalam yang saya baca ni, ulama mendatangkan kalam Sayyidina Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Iza aradta an ta'rifa annaka min ahli dunya am min ahli al-akhirah fanzur maza kharaja min jaybik aw maza yakhruj aw maza yadkhul." Tuan-tuan, Imam Sayyidina Ali bagi satu pecaman, macam mana kita nak mengetahui kita tu orang dunia ke orang akhirat. Ni boleh insya-Allah. Nak tahu kita ni duk sembang kemas, kita nak tengok kita ni ahlul dunia ataupun ahlul akhirah, maka kata Sayyidina wa Maulana al-Imam Ali, Sayyidina Ali menyebut, kalau kamu nak tengok kamu di dunia ataupun akhirat, maka bayangkanlah dan kamu tiliklah jikalau masuk seorang lelaki kepada kamu. Masuk lelaki yang pertama, dia memberikan duit kepada kamu, nak ambil duit, kemudian lelaki itu keluar. Kemudian masuk pula lelaki yang kedua, lelaki yang kedua tu meminta duit, maka kita pun berikan duit. Lelaki pertama bagi duit, lelaki kedua minta duit dari kita. Kata Sayyidina Al-Imam Ali, kalaulah kegembiraan kita kerana kita memberi itu kita lebih gembira daripada kita memberi, kita memberi itu, tak, kegembiraan kita tu lebih besar daripada kegembiraan orang bagi duit kat kita, bermakna kita tu ahli akhirat. Kalaulah orang yang kedua tu yang main minta duit, main duit sikit, tak, gembiranya kita ni sebab kita bagi duit dekat dia lebih gembira daripada orang bagi duit kepada kita, bermakna kita ahli akhirat. Tapi kalau kita lagi seronok dengan orang yang pertama, orang pertama tu bagi duit, lah ni lagi seronok daripada ni main minta duit, jawapannya kita daripada ahli dunia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau kita nak tengok adakah kita ada maqam di sisi Allah, maka lihatlah apa maqam yang kita letakkan Allah di dalam jiwa kita. Itulah maksud hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lagi masa? Habis dah? Masuk dah? Masuk dah. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jikalau ada pertemuan yang akan datang insya-Allah, boleh kita huraikan lagi. Kemudian dah habis itu,
kita boleh masuk ke dalam huraian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di setakat tu saja kuliah pada malam ni. Moga-moga apa yang kita dengar boleh menambah lagi yakin kita terhadap Allah dan khusyuk kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri pada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutb wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.